وتمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah, terima kasih kepada penganjur yang memanjangkan langkah saya daripada Kuala Lumpur ke Kuantan dan menyediakan tempat-tempat di Kuantan untuk saya masuk, duduk, bercerita dengan tuan-tuan. Walaupun saya ini bukan dalam kategori ustaz, tetapi ini satu peluang baik diberikan pada saya untuk berada depan tuan-tuan untuk bercerita tentang perkara yang bermanfaat. Semoga tuan-tuan kalau dengar daripada saya nanti, tuan-tuan boleh jadikan iktibar. Pasal kalau ustaz bercerita, dia buka tafsir hadis. Kalau bukan ustaz bercerita ni, dia buka sejarah silam. Sejarah-sejarah yang sudah berlalu dalam hidup saya, buka kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan dengar. Lepas tu tuan-tuan nilai. Lepas tu tuan-tuan tengoklah di mana perkara itu boleh didahulukan supaya dia tidak berlaku lagi. Terhadap perkara yang telah berlaku kepada saya itu, tidak lagi berlaku kepada tuan-tuan, tak mungkinlah, sebab tuan-tuan pun dah kira ahli masjid. Orang-orang lain, orang muda, anak-anak, orang-orang Korea, negeri Pahang, negara Malaysia, jadi tuan-tuan tengoklah. Baik tuan-tuan, saya kenalkan diri saya dahulu, kerana mungkin ramai yang tak kenal. Nama saya disebut sebagai Bob Lokman tadi. Bob Lokman itu sebenarnya satu gelaran. Bob tu gelaran, bukan nama saya. Bob tu gelaran kepada orang yang badan dia gemuk, rambut dia pendek, Bob lah. Di Kuala Lumpur, di Kuantan ni saya tak tahulah. Kalau di Kuala Lumpur gitu, badan gemuk, rambut pendek, Bob. Lokman tu bapak saya. Jadi Bob Lokman tu maknanya saya tu Bob, Lokman tu bapak saya. Tu masa sekolah dulu dia orang bagi nama tu. Nasib baik dia orang tak tengok bapak saya pun Bob juga. Kalau tidak ada dua Bob. Jadi alhamdulillah, apa pun nama dia berikan, lagu nama tu saya pakai dalam satu pekerjaan yang saya buat dalam hidup saya sebagai seorang penulis lagu. Saya dulu penulis lagu, dan saya tahu tuan-tuan tak tahu yang saya ni penulis lagu. Pasal kebanyakan yang saya sebut, seminggu saya berada, dah hampir seminggu saya berada di Kuantan ni, saya tanya orang-orang di masjid Kuantan, tahu tak saya penulis lagu? Dia orang tak tahu. Pasal kebanyakan orang-orang masjid, dia tak dengar lagu, dia tak nyanyi, dia tak tahu. Dia masjid mana ada menyanyi, jadi dia tak tahu. Jadi ketika saya penulis lagu, dia heran. Kerja apa penulis lagu, dia tak tahu. Jadi tuan-tuan pun mungkin tak tahu bahawa ada satu pekerjaan dalam Malaysia ni yang juga memberikan pulangan yang bagus, beri gaji yang bagus. Dan inilah penulis lagu. Dulu-dulu kalau kita zaman sekolah, masa saya sekolah rendah, cikgu-cikgu selalu kalau awal tahun suruh anak-anak dalam darjah sebut 3 cita-cita. Nak jadi apa? Awal-awal 70-an semua sebut cita-cita nak jadi apa, cita-cita. Dia orang sebut lawyer, engineer, apa, magistrate. Itu yang mana dia orang nampak dalam TV ya. Kemudian pula, cita-cita ni bukan sembarang ni. Cita-cita ni datang daripada mak ayah. Nak pergi sekolah tengok dia pakai tali kasut tu, mak bagi semangat sebelum bas sekolah sampai, ke sebelum beca sampai, mak ayah kata, pergi sekolah nanti belajar pandai-pandai, besar nanti biar jadi lawyer. Kata dia. Anak tak tahu. Anak tanya lawyer tu apa? Lawyer itu peguam, kerja membela orang-orang yang masuk mahkamah. Pasal apa nak kena jadi lawyer, mak? Gaji kerja lawyer ni gaji dia mahal.
Sampai situ dia tanya. Anak-anak dengan gaji mahal termasuknya dia tahu duit banyak. Itu pokok utama. Pokok utama bila kerja dapat duit banyak, okey beres. Anak tak tanya pula, mak, kenapa kena duit banyak, mak? Itu tak tanyalah. Itu tak tanya. Pasal semua orang sifat dia nak banyak. Dia nak banyak. Dia nak duit banyak. Dia nak makan banyak. Dia nak harta banyak. Ada sifat orang. Dia nak banyak. Pasal pun nak banyak, tak tahu. Jawapan dia masing-masing tahu. Jawapan dia kan nafsu. Jadi bila anak tak tanya tadi, anak pun kerjalah. Belajarlah rajin-rajin. Belajar. Dalam kelas saya tu daripada depan tu habis jawatan yang sama disapu semua. Saya nombor belakang sekali nombor 40. Engineer, lawyer, magistrate, manager, cikgu besar, cikgu ni tu, sampai saya belakang sekali. Awak dah habis jawatan, semua orang dah sapu. Saya nak jadi apa tak tahu. Lawyer tu dah bertindan-tindan, manager dah bertindan-tindan. Sampai bahagian saya nak jadi yang di Pertuan Agong, saya kata. Tu dia punya pengajaran dia. Nak beritahu bahawa kalau orang tamak sangat, kita akan cari. Orang ni sifat dia, kalau dia tengok semua orang tamak, dia akan cari satu perkara yang lebih tamak daripada orang lain. Tanpa dia tahu bahawa jawatan dia Pertuan Agong tu bukan satu warisan. Bukan satu pekerjaan. Dia adalah warisan. Orang tak tahu. Bila cikgu bagi tahu, baru oh gitu. Baru gitu. Sebaliknya daripada mula sampai ke depan tu, sampailah ke sekolah menengah, 3 jawatan yang tak pernah disebut-sebut. 3 jawatan yang tak pernah ada orang bercita-cita. 3 jawatan ni iaitu Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak tak ada. Memang tak ada. Tak ada budak dalam darjah tersebut. Kau nak jadi apa? Tok Imam. Oi. Tok Siak tak ada. Tok Bilal tak ada. Ini 3 tak ada. Nak beritahu akibat daripada awal 70-an pembangkitan sekolah orang putih di Kelantan bila saya sekolah. Bila lepas dia tanya kerja, dia tanya pula, okey, sebutkan pekerjaan ibu, pekerjaan ayah. Masing-masing sebut ayah, cikgu lah, businessman lah, lawyer lah, apalah, macam-macam lah. Sampai kat tempat saya jadi malu nak sebut. Pasal jawatan yang ada ni, yang disandang oleh bapa dia orang ni, jawatan-jawatan yang tinggi dalam dunia. Jawatan bapak saya malu nak sebut sebab jawatan bapak saya Tok Bilal. Jadi kita duk bimbang ni, tunggu siapa ada yang anak Tok Bilal ni. Sampai ke sudah. Sampai ke saya, tak ada anak Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak tak ada. Saya seorang anak Tok Bilal. Jadi macam mana saya nak cakap ni, dah rasa malu ni. Dia rasa, orang putih panggil inferiority complex. Rasa rendah diri, rasa hina bila kita ni anak Tok Bilal. Sebab Tok Bilal gaji 90, tu yang rasa hina. Tok Bilal gaji RM90, hina. Cikgu gaji 400, mulia. Manager gaji 600, mulia. Itu jam. Kita 90, rasa hina. Sampai ke belakang, awak, bapak kerja apa? Saya tak tahu, cikgu. Dia keluar pagi, balik malam. Maksudnya dia keluar sebelum subuh, sebab nak bang subuh. Dia balik malam lepas bang isyak. Saya tak bohong. Cuma saya tak sebut nama kerja. Dia keluar pagi, balik malam. Selamat saya. Takkan tak tahu. Saya kata saya tak tahu tu. Sebelum subuh lagi dia keluar. Lepas isyak kan baru dia balik. Itu pun dia balik roti. Saya cakap macam itu. Cikgu tak tahu. Selamat saya. Kita malu nak sebut bapa kita Bilal. Kenapa tuan-tuan? Tuan-tuan mungkin tak rasa. Mungkin ada yang rasa. Kenapa kita malu? Kerana dunia ni, tuan-tuan, filem-filem pada masa itu dah start antara 2 darjat. Ada tengok? Itulah tuan-tuan tak tengok TV ni, malah cerita tengok orang masjid ni. TV lagu memang tak tahu langsung, tu payah tu. Dr. Rosdi Piramli buat. Antara 2 darjat. Ibu mertuaku. Ini cerita yang mengkisahkan tentang pemisahan masyarakat miskin dengan masyarakat kaya. Siapa yang memisahkan ni tuan-tuan? Siapa yang menghilangkan rasa anak-anak nak menyambung usaha-usaha ulama?
Siapa yang menghilangkan cita-cita saya, cita-cita atuk saya dan keluarga saya untuk saya ni menjadi orang yang alim. Keluarga orang alim, ngaji Quran pagi petang, semayang maghrib, isyak, subuh berjemaah masjid tak tinggal. Zuhur asar tu kadang-kadang tengok keadaan. Tapi kampung saya tu dia lain tak ada. Dia pokok dia masjid. Masjid lah tempat perhimpunan, masjid tempat mengaji, masjid tempat belajar, masjid tempat duduk berbual, masjid tempat berbincang pasal masjid. Selain daripada tu ada satu kedai kopi, satu kedai runcit. Begitu saja. Mengaji mesti sehari 2 kali, kadang-kadang 4 kali. Tetapi bila saya pergi sambung mengaji di sekolah Arab di Kuala Lumpur, atuk saya suruh saya pergi sambung ngaji di sana, bapa saya bawa saya pergi ngaji di sana. Dia tak tahu dalam jiwa saya sebenarnya nak jadi penyanyi. Dia tak tahu. Dia tak tahu dalam jiwa saya sebenarnya nak jadi pelakon. Dia tak tahu. Pasal apa dia tak tahu? Dia tak pernah tengok penyanyi dalam kampung saya. Dia juga tak pernah tengok pelakon dalam kampung saya. Tapi saya jumpa penyanyi ini belakang rumah jiran saya. Belakang rumah jiran saya tahun 72, saya jumpa penyanyi itu. Belakang rumah. Tuan-tuan jangan ingat kampung saya ni penyanyi datang belakang rumah. Saya tengah main sorok-sorok. Saya sorok belakang satu pondok. Kampung saya ni kalau dia pondok tempat orang mengaji. Saya sorok belakang tu pondok. Pondok tu pondok kelamin lah. Orang dah berkahwin, suami dia tak ada, isteri dia ada rumah, isteri dia pasang radio. Tiba-tiba dengar lagu Hei ingin bersua. Penyanyi lah tu. Jadi kita dengar-dengar terus datang satu rasa kagum. Sedapnya ni. Sedapnya. Paling-paling tidak pada waktu itu kita dengar lagu siapa? Mayat-mayat terbujur di tengah jalan raya. El Suraya. Lagu-lagu yang real-real gitu, orang tak minat. Orang minat lagu-lagu yang angan-angan ni, yang tak nampak. Tak ingin menangis lagi. Pasal apalah tak ingin menangis lagi? Sibuk nak dengar. Hari ini kau datang riang. Tu 75 tu. Berlari berkejaran tahun 76 awal. Itu apa? Lagi apa? Banyak. Ingat tapi ingatlah. Ingat. Sebenarnya dengar akan benda-benda tu melalui radio kecil. Dia masuk dalam telinga ni. Dia boleh lekat daripada tahun 72. Dan lepas tu tak dengar-dengar dah. Tapi dia boleh lekat sampai hari ni. Quran yang saya baca 2 kali sehari tu, saya pun kadang-kadang bertukar. Mana ha pun saya tak tahu. Mana alif, mana ain pun saya tak tahu. Pasal apa? Pasal teknologi yang diterima itu daripada segi nyanyian itu lebih canggih daripada ilmu pengajian. Tuan-tuan yang saya sebut tadi tentang lagu dalam radio tadi, itu adalah medium orang Yahudi untuk masuk ke dalam minda orang Islam. Yahudi nak masuk dalam minda orang Islam, medium yang paling senang ialah hiburan, yang orang sebut bidang seni. Tu saya pergi Kuala Lumpur nak jadi penyanyi, puas cari jalan nak jadi penyanyi. Sampai dia orang bagi tahu mana ada penyanyi perut boncet, dia kata. Barulah kita insaf. Jadi pula penulis lagu. Maka Allah beri jadi, nak sangat jadi. Itu Allah apa kita panggil apa? Istidraj. Kalau nak sangat, maka Allah beri satu perkara dalam keadaan yang Allah murka, maka Allah letakkan saya dalam keadaan itu selama 26 tahun, tulis 350 lagu, mengadakan berpuluh-puluh konsert, menguruskan berapa ramai artis. Tapi bila saya tulis lagu, saya pergi mana-mana, orang-orang Melayu yang hebat ni,
dalam sebuah negara Islam ini tak pernah kata pada saya, kau tulis lagu tu masuk neraka tu, tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa lagi. Kalau orang tanya kau kerja apa, tulis lagu, bagus. Kadang-kadang kalau orang panggil saya pergi kuliah-kuliah bab Yahudi macam ni, pengenalan dia tu masih Yahudi lagi. Saya persilakan saudara Bob Lokman, pengarang terkenal lagu Isabella, dia sebut lagi Yahudi belah atas tu. Cerita nak cerita pasal Yahudi, dia sebut pula kita ni tauke Yahudi pula. Kena lagi atas kepala. Apa nak buat? Siapa suruh tulis lagu? Tulis tu semua tentang bagaimana cakap tulis lagu bagus. Tulis lagu bagus, bagus, bagus. Balik kampung orang heran tengok pakai kereta mewah. Dulu sekolah malas ni. Macam mana boleh pakai kereta mewah? Kerja apa? Tulis lagu. Ui, tulis lagu boleh banyak duit. Orang kampung. Dia banyak duit ni pasal apa? Pasal tengok kereta. Parking kereta Mercedes. Masuk dalam kedai, belanja satu kedai minum. Baru dia confirm. Kalau masuk kedai, kita minum, kita bayar seorang, dia kata tu kereta pinjam. Dia kena bayar semua, bayar satu kedai. Confirm kereta kita. Orang pun baru tahu, oh, jadi masyarakat yang saya sebut tadi, yang disebut-sebut untuk jadi lawyer, engineer tadi, kerana apa? Kerana wang banyak. Bila tanya saya, kerja apa? Tulis lagu. Bila tengok natijah dia, Mercedes tu, satu benda yang mahal, mana orang pun bagus. Itu perkara yang paling cepat dibawa oleh Yahudi dalam minda kita. Tengok bagus, Mercedes, pakai cantik, kasut mahal, baju mahal, bagus. Di mana perhubungan kebaikan itu dengan Allah? Itu nombor 2. Itu nombor 2. Ataupun dia tak ambil tahu langsung. Kalau Yahudi tak ambil tahu langsung. Hingga satu hari, 5 tahun selepas saya pencen daripada pengurus prasarana maksiat tadi, ada tak involve, tak terlibat dalam bidang maksiat, maka saya dapat duit royalty dalam 70,000. Royalty, bukan minyak je royalty, lagu pun ada royalty ke. Saya pergi jumpa Dr. Zul, Mufti Wilayah. Kata doktor, saya nak pergi Mekah. Ada duit? Ada. Banyak ke? Ada 70,000. Mana dapat? Duit tulis lagu. Dr. Zul dengan pantas, satu nafas saja, tak sah kata dia. Tak sah lagi. Duit syubhah. Nampak? Seorang mufti. Padahal dia tahu saya tulis lagu dulu. Saya bila cakap tu duit lagu, dia terus tak sah pergi duit syubhah. Ni mufti cakap ni. Saya kata, oh tak boleh, duit tu duit syubhah. Dia kata syubhah. Innamal halal bayyin wa innamal haramu bayyin. Yang halal tu jelas, yang haram tu jelas. Yang syubhah, tinggallah. Kita tak tahu halal ke haram. Dr. Zul kata kalau pergi dengan duit syubhah tu pergi Mekah, dia tak puas hati. Balik-balik nanti nak pergi lagi. Orang duk beratur kat tabung haji punya ramai. Lepas tu sekarang payah pula nak kena jumpa dengan Ling Kuan Eng pula naik haji. Masalah pula, banyak masalah lah. Jadi dia kata tak usah pergi. Tak usah pergi kata dia. Saya pun terduduk tuan-tuan. Saya kata 26 tahun masa tulis lagu dulu, pergi kiri kanan, tak ada orang cakap kerja awak buat ni syubhah. Tak ada orang cakap. Saya pun tak tahu kenapa. Sama ada orang takut nak cakap untuk kita kecil hati ke, ataupun orang suka nak membiarkan saya dalam keadaan itu. Tentang Yahudi ni, dalam bidang hiburan ni, dia memainkan banyak peranan yang kita tak nampak. Saya bagi contoh tentang teknologi mikrofon ni yang saya tengah pakai ni, yang tuan-tuan juga pakai. Tu imam tadi pakai yang apa? Tali Yang tali ke yang cordless? Tu imam pakai mic tadi cordless ke apa? Tali. Tali. Nampak?
paling murah lah tu. Kita pakai tali. Dia kalau orang putih ataupun penyanyi, dia tak pakai dah tali sekarang. Dia takut terpijak. Tengah-tengah menyanyi terpijak, tercabut. Rosak kualiti dia. Tok Imam ada dalam sejarah saya pernah nampak terpijak dengan lutut masa nak rukuk. Masa sujud dah tak berbunyi dah. Mic jatuh atas lantai. Betul? Tapi kita terpaksa buat begitu sebab itu kemampuan kita. Kalau kita guna teknik, satu teknik yang sebenarnya cara yang betul. Sepatutnya masjid ni dia ada satu mihrab. Mihrab ni satu kawasan terkepung. Dia bulat di atas. Dia hanya perlu 2 mic saja untuk imam yang tidak berada di badan imam pun. Mic tu nama dia Sennheiser. Satu berdiri pada sama tinggi dengan imam berdiri, satu sama tinggi dengan imam duduk. Kalau nak sedap lagi, dia ada satu lagi booming mic daripada atas untuk ambil suara gema. Jadi boleh imam baca tu, imam tak bimbang dia terpijak tali mic ke, dia terlanggar mic ke. Tak payah nak adjust dekat power amp tu, reverb dia lagi ping berdengung tu, tak payah. Pasal dalam mihrab tu dia dah ada original reverb dia panggil. Allahu Akbar. Jadi kualiti datang. Kita kadang-kadang nak pakai benda tu, Sennheiser tadi 2008 mikrofon dia. Kalau nak cukup tu semua nak dekat 7-8 ribu nak dapat mikrofon tu. Satu lagi imam kena ada dia punya dekat depan tu bukan setakat surah sejadah aja. Dia kena ada satu speaker kecil untuk dia, untuk reference kepada dia dengar suara dia, tajwid dia, makhraj dia. Sebagaimana penyanyi nak dengar dia nyanyi sumbang ke tak sumbang. Ini Yahudi bawa ke dalam teknologi nyanyian sampai bila dia orang nyanyi yang membuat orang beratus ribu kagum. Itulah sebab dia. Sebab bunyi itu dia ada ukuran. Pada desibel berapa untuk berapa orang. Berapa keluasan diameter dia, speaker macam mana yang nak pakai, berapa penonton dia. Ini teknologi. Teknologi. Kita kadang-kadang tuan-tuan, kita sebenarnya kalau saya berpendapat bahawa masjid ini lebih penting dari konsert. Kerana masjid dia ada konsert tiap-tiap minggu. Hari Jumaat. Khutbah ialah tujuan dia untuk upgrade takwa. Ayat takwa tak banyak. Dalam berapa puluh aja, tapi yang selalu yang popular ittaqullah tu. Ali Imran tu yang paling popular yang diulang-ulang. Tak kisah ulang. Tapi tujuan kita nak upgrade takwa. Tapi kadang-kadang saya perhatikan, kadang-kadang kita pergi tempat yang ni syukur alhamdulillah tadi saya tengok speaker tu. Staging speaker tu mana tu kira ada kelas tu siapa yang pasang yang kat atas tu. Cuma yang atas ni dia tinggi sangat, yang kat tengah ni. Staging speaker tu baguslah tu, dia ada ukuran, dia pandai. Tapi setengah tempat tuan-tuan sedih. Hari tu saya kat Besut, kampung apa tak tahulah, kesian. Dan masjid elok, okey, duduk tepi sawah, angin sedap. Naik Bilal, maka bila nanti kata membaca khutbah tu. Jangan kita bercakap-cakap nanti pahala sia-sia je. Saya pun sengau pula Bilal ni dapatnya. Mana ambil Bilal sengau ni. Naik khatib sama juga. Rupanya bukan khatib atau Bilal tu sengau. Mikrofon tu cap ayam. Jangan pakai barang cak ayam. Barang cak ayam ni selalu munafik. Pernah beli sardin cak ayam, tu tengok tu. Luar kan gambar ayam, dalam ikan. Itu yang kata munafik. Jangan beli barang-barang ni. Cak ayam jangan beli. Tak boleh percaya. Sebab tu kita nak menyampaikan risalah agama. Kalau tuan-tuan zaman tak ada mikrofon masa Nabi menyampaikan khutbah tuan. Saya baca riwayatnya berapi-rapi, Nabi merah padam muka, merah mata, berpeluh-peluh, terkeluar orang leher nak menyampaikan
ketakwaan kepada manusia. Kita hari ini dah banyak senang ada mikrofon. Sepatutnya kita kena tahu tuan-tuan. Kadang-kadang orang ni dia boleh campur adukkan karaoke dengan masjid punya mikrofon. Macam mana? Dia biasa duduk pergi karaoke, dia nyanyi, "Hei ingin bersuah, wah 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 wah." Dia atas masjid dia ejah juga benda tu biar. Allahu akbar, Allahu akbar, per. Pasal dia biasa pergi karaoke bunyi eko tu, dia ejah juga kat masjid biar bunyi eko. Padahal benda tu tak perlu. Benda tu membuatkan orang lagi tidur waktu subuh. Dia sound yang tepat untuk orang datang dan telinga ialah sound yang bulat. Tuan-tuan tengok kalau ahli politik bercakap. Ahli politik yang macam mana yang selalu mempengaruhi orang? Kalau ahli politik suara dia serak, kalau ahli politik suara dia halus, memang tak jalan. Tapi kalau ahli politik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bulat suara dia. Azan pun gitu. Tone dia panggil, mesti nak bulat. Ini yang dibawa oleh orang Yahudi, dia melemahkan kita. Dia buat benda tu jadi mahal. Dia buat mikrofon tak jadi mahal. SM58 yang penyanyi duk pakai tu 1,500 seorang satu pakai. Dia buat jadi mahal. Tapi tadi dia dah upgrade hidup, jadi engineer, jadi lawyer sebab nak gaji mahal. Tapi gaji dapat mahal tu bukan untuk derma pada masjid. Tu kena faham tu. Gaji untuk mahal untuk kemegahan diri. Yahudi menaikkan kemegahan diri dalam kehidupan. Dia tak kira kita Islam, yang dia penting dia nak kita tergelincir. Ambil belakang sikit tuan-tuan. Orang Islam ni nak masuk syurga, syarat dia mesti beriman. Tapi kalau dia tidak beramal soleh, dia masuk neraka jahanam dulu. Lepas servis, habis tamat tempoh servis, masuk syurga. Kalau nak masuk syurga direct, mesti dengan iman, amal soleh dan hati yang bersih. Maksudnya tauhid nak kena hebat, imanuddin tadi solat ke apa nak kena hebat, amal soleh nak kena hebat, hati yang bersih, tasawuf juga nak kena hebat, baru masuk syurga direct. Orang Yahudi masuk kacau sikit aja, menyebabkan kita terpaksa masuk neraka jahanam dulu, menyebabkan kita terpaksa derhaka dulu. Di mana dia masuk? Di Starbucks. Saya cerita benda kecil-kecil je dengan tuan-tuan tengoklah di Starbucks. Tuan-tuan pergilah Starbucks. Tuan-tuan pergi Starbucks, masuk ke Starbucks, beli air Starbucks, air kopi. Kuantan ada tu, RM12.9 segelas. Semalam anak saya nak sangat, semalam kita pergi repair spec, dia nampak Starbucks, dia nak beli ais blended. Dia beli ais blended teh hijau segelas, campur tu campur ni gitu gini, RM20.15. Air je. Kalau kita minum kopi O tempat dia, dengan biskut dia sekeping, dengan kek tu kadang-kadang boleh sampai RM39. Kopi O dia tak sedap, tak sedap. Tapi apa pasal? Sebab duduk dekat Starbucks tuan-tuan, orang lalu naik kereta, oi Hussein duduk Starbucks, banyak duit dia. Tu pandangan orang. Dalam Starbucks rosak habis tasawuf. Tuan-tuan pergi Starbucks, tuan-tuan takkan cerita tentang kayu mop masjid hilang, takkan? Duduk Starbucks, tadi aku puas cari kayu mop masjid dalam jamban, tak jumpa. Tak, Starbucks tak cerita tu. Starbucks cerita macam mana tentang kita punya ni konsert yang kita nak buat ni berapa juta ni. Starbucks ni cerita, kau nampak tak tadi perempuan tu lalu lawa tak? Starbucks ni dia ada riak, dia ada takabur, dia ada sum'ah dalam tu. Antara tiga perkara besar yang menjahanamkan tasawuf. Starbucks aja, bukan haram kopi tu pun. Bukan saya kata kopi itu haram. Suasana. Ini yang Yahudi buat. Yahudi buat jadi gitu. Dia ubah. Orang putih panggil mindset. Dia ubah cara kita berfikir. Kalau selalu kita minum kopi, budaya kita minum kopi kat kedai RM1.50.
kacau. Lepas tu sopan santun, Assalamualaikum, silaturahim, tanya apa khabar, lama tak nampak, balik. Tapi Starbucks dia ubah. Tapi minum kopi, tapi dia ubah style. Dia ubah. Tuan-tuan jangan ingat saya cakap ni mana orang Yahudi tahu pasal tasawuf. Tuan-tuan, orang Yahudi ni golongan yang menghafal Quran. Orang awam dia dengan kita, dia lagi ramai. Orang Yahudi yang hafal Quran dia disebut sebagai golongan orientalis. Dia bukan setakat hafal, dia tahu tafsirkan Quran. Sebab apa? Dia nak cari apa kelemahan kita. Orang Yahudi je, tuan-tuan ingat orang Yahudi ni main-main. Yahudi ini bukan sembarang bangsa. Yahudi ini disebut sebagai Bani Israel. Bani itu anak dalam bahasa Arab. Isra, hamba. Allah, anak hamba Allah. Tuan-tuan, siapa hamba Allah ni? Nabi Yakub. Ini yang tuan-tuan duk tengok, yang duk bunuh anak, bunuh orang kat Gaza apa semua tu, anak Nabi Yakub, anak-anak keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub ni anak siapa? Anak Nabi Ishak. Nabi Ishak ni anak siapa? Anak Nabi Ibrahim. Nabi Ishak ni adik-beradik Nabi Ismail. Nabi Yakub pun ada anak Nabi Yusuf. Yang pernah berlaku dalam krisis keluarga dia, anak-anak dia lain dengki pergi buang. Nabi Yusuf buat balik tunjuk darah, kata dah kena makan dengan serigala. Menangis Nabi Yakub sampai buta mata. Akhirnya lepas itu Nabi Yusuf pergi ke Mesir bekerja dengan Firaun. Kalau sekarang ni Kementerian Kewangan dah. Firaun ambil Yusuf, kerjalah Kementerian Kewangan. Nampak? Tempat kita ni Yusuf ambil Firaun kan, dia terbalik. Kerja Kementerian Kewangan, dia terbalik. Tapi realiti dia gitu. Sehingga pada satu hari Kanaan di Arab ni dilanda kemarau, 70 anak beranak, anak-anak keturunan Nabi Yakub dia berhijrah pergi ke Mesir, minta penempatan dengan Nabi Yusuf, duduk dengan Nabi Yusuf. Akhirnya dia besar kaum dia mendatangkan rasa menyampah pula pada Firaun, bergaduh dengan Firaun pula. Nabi Musa selamatkan dia, lari menyeberangi Laut Merah. Tapi kerana inilah bangsa yang kurang hajar, macam-macam. Antara kekurangan hajar dia boleh bunuh Nabi Harun, dia boleh bunuh Nabi Zakaria. Dia bangsa yang paling banyak Nabi, tapi bangsa yang bunuh Nabi. Kita tak ada. Kita tak ada Nabi pun. Yang nak jadi Nabi ramailah. Ayat pin Rasul Kahal itu semua kita tak terima. Kita terima Islam sami'na wa ata'na tanpa ada Nabi dalam bangsa kita. Yahudi bunuh Nabi. Sampai akhir sekali tuan-tuan, semasa dia hebat, orang Yahudi dia pernah mengalahkan Rom dengan Parsi. Dua kuasa besar, satu kuasa Parsi ini melambang kepada orang musyrik, Rom ini lambang kepada orang-orang Kristian. Dia kalah oleh orang Yahudi. Tapi akhirnya selepas Nabi Sulaiman mati, diganti oleh anaknya Rahba'am, kerajaan Yahudi jatuh. Yahudi berpecah, berterabur. Tapi dia orang menanti ada satu Nabi akhir zaman yang akan turun. Bila tiba-tiba turun Nabi Muhammad, itu yang menjadikan dia marah sangat. Dia marah sangat. Dia musuhi Nabi. Hingga sampai Allah beritahu, tuan-tuan. Allah beritahu dengan Nabi, ayat 82 surah Al-Ma'idah kepala ayat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Demi sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan dapati manusia yang keras sekali permusuhannya kepada orang-orang beriman, yakni kita semua ni, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Ni Allah beritahu dah. Allah beritahu. Nabi pun kata bahawa orang dulu-dulu nanti dia akan heret kau sejengkal demi sejengkal, sasta demi sasta, sampai dia masuk lubang biawak pun kau masuk. Sahabat tanya, siapa Rasulullah? Yahudi. Bila Rasulullah baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau murkai. Sahabat tanya, siapa Rasulullah? Yahudi. Tapi masalahnya Yahudi tak ada kat sini.
Di Pahang ni Yahudi tak ada. Tapi ejen Yahudi ramai. Yahudi dia ada 5 kelompok besar. Satu Yahudi itu sendiri. Kedua musyrik tadi. Ketiga munafik. Keempat Samseng dia. Samseng ni bukan Samseng tarik kereta. Samseng dia ni dicakap kita nak bawa masuk pelabur asing ke negeri Pahang. Akan berlabur 200 bilion. Kajang berkata gini. Dia kata tak. Bila kita masuk, kita ada syarat-syarat kita. Dia nak masuk, dia bagi syarat-syarat dia. Kita kata kita tak setuju. Kalau kau tak setuju, kita akan jatuhkan ekonomi kau. Dia boleh cakap macam tu. Ni Samsung dia. Dia pun mau masuk pelabur. Kalau kita setuju, dia masuk. Yang kelima, orang-orang Islam sendiri yang dia tak sedar sebenarnya. Dia mempromosi Yahudi. Satu contoh. Saya sakit. Cerita ni sebagai contoh, tapi cerita ni cerita betul. Saya sakit jantung, saya masuk hospital. Doktor ni tadi salah seorang daripada yang ramai-ramai telah dalam ratusan orang yang pernah bercita-cita nak jadi doktor di masa sekolah. Maka besar dia betul jadi doktor. Saya jadi pesakit. Saya masuk hospital, sakit jantung. Doktor pun datang. Dah tampal semua, dah masuk ubat bawah lidah. Doktor datang, dia cek-cek, tengok apa meter pun tak tahu. Tiba-tiba dia kata, nasib baik Cik Bob cepat. Dia cakap macam tu. Bunyi macam tu lah dalam klinik jantung tu. Tok. Dia kata nasib baik Cik Bob cepat, kata dia. Siapa tunggu apa dia nak kata lagi. Dia tak kata apa. Siapa cakap dia, bukan saya cepat doktor. Dah tu, malaikat lambat, saya kata. Dia pun tengok saya, dia fikir macam ni gurau ke apa. Tapi dia cakap, takkanlah keadaan macam ni pun nak gurau, dia kata. Saya kata saya bukan gurau, dia kata. Saya bukan gurau. Tapi saya tak cakap dengan dia lah. Sebenarnya saya bukan gurau. Sebenarnya dia cakap ayat tu tak habis. Dia cakap nasib baik cebok cepat. Kalau cebok lambat matilah. Gitulah. Kalau ayat-ayat kampung kita gitu. Saya baik. Tak mampu yang kau. Tu. Atau ayat kampung. Tapi dia ayat profesional. Nasib baik awak cepat. Sampai situ je. Skrip sampai situ je. Ayat tak sambung. Kalau lambat mati. Mati ni pasal apa? Kena cabut nyawa. Siapa cabut nyawa? Malaikat cabut nyawa. Maknanya bukan saya cepat lah, malaikat lambat. Lepas tu tak mati lagi. Apa tadi dia kata tu? Kira-kira tak mati lah, saya masa cepat. Macam itu. Kata dia, doktor tu Melayu Islam. Tuan-tuan, kita nak berdakwah ni senangnya. Tengok keadaan. Kalau doktor tu pada masa itu, dia orang Islam, dia orang beragama. Dia kesian tengok Bob Loman ni kerja tulis lagu, buat kerja syubhah. Tapi nak sihat terang-terang takut dia marah. Tak yang terkedu macam tu kena sakit jantung, dia sebut sikit je, Alhamdulillah Cik Bob. Allah selamatkan Cik Bob hari ni. Panjang umur. Kalau lepas ni selamat nanti, bawa-bawa lah bertaubat. Ya Allah bagi peluang ni. Tak sikit kan? Tapi melekat tuan-tuan. Kalau dalam keadaan tu kita beritahu. Pada masa itu saya ingat saya nak mati dah. Tapi doktor tadi, dia Islam, dia apa, tapi ilmu dia terberhenti dekat tit. Yang tadi menasihati itu ialah sifat peribadi dia. Kerana apa? Kerana dalam pelajaran ilmu kedoktoran, dia tak bersambung dengan Allah. Dia sampai situ aja. Sebab tu saya pengalaman saya banyak masuk hospital. Saya duduk dengar kadang-kadang orang duduk cerita semayang macam mana orang sakit. Saya dengar je. Saya orang sakit saya tahu. Sekali je saya masuk hospital UiTM Sungai Buloh. Tahun 2013 6 bulan. Tahun 2018 itu hari 4 bulan. Masuk duduk dalam. Masuk aje lah. Saya tengok ICU tu. Ada bakul. Ada spray ambil semayang. Ada buku cara semayang orang sakit. Ada tasbih. Ada surah Yasin. Dia sediakan nak ibadah dengan nak mati sekali. Ataupun bacaan selepas mati pun ada. Saya tengok, tak pernah saya jumpa masjid macam ni. Hospital macam ni. Sekarang ni baru saya dengar ada. Kenapa sekarang baru ada? Kita Islam dah lama.
Kita jadi negara Islam pun dah lama. Pasal apa sekarang baru ada? Apa yang dulu mati tak kira ke? Sekarang baru ada. Berapa lama Yahudi meletakkan kehebatan ilmu tu sekadar untuk dunia saja. Hingga B.J. Habibie, bekas Presiden Indonesia, mengeluh dalam sajak dia. Apa guna aku belajar angkasawan? Apa guna aku belajar tinggi-tinggi? Apa guna anak aku semua cendekiawan? Hingga aku berada di ambang kematian hari ini, aku terasa terawang-awang, kosong jiwaku. B.J. Habibie, bekas Presiden Indonesia, cakap. Tak berapa bulan lepas tu dia pun meninggal. Itu orang hebat, dia nak menggapai dunia. Dia sendiri sebut apa maknanya hidup dalam dunia. Ini yang Yahudi buat pada kita supaya kita ni masuk sekejap dalam neraka Jahanam. Kalau boleh nak suruh terus masuk dalam neraka yang 6 lapis yang berkekalan tu. Neraka Jahanam tu bila sudah habis semua akan dibinasakan oleh Allah. Tinggallah neraka 6 lapis yang tu, masuk 6 lapis ni berkekalan, tak keluar lagi dah, kata guru saya. Jadi ini yang dibuat oleh Yahudi. Daripada ilmu ke apa ke semua tidak disambung kepada Allah. Tak bersambung kepada Allah ilmu tu. Lekat sampai kat situ aja. Jadi saya pun lekat berapa lama? Tuan-tuan hari ni pun dalam masjid nampak elok. Nampak kopiah, nampak ni semua. Nampak pakai baju Melayu. Sebab ini disebut uniform dalam masjid. Saya bila keluar sekarang, nak pergi exercise lah. Malam ni nak exercise sukan gimnastik. Nak lompat, piung-piung lompat. Takkan nak pakai kain cap gajah duduk. Terbelit-belit lentang pukang jatuh. Kau besok pagi lepas subuh nak menunggang basikal. Daripada Balut menunggang 328 km pergi tak balik-balik. Manalah tahu. Naik basikal. Tak boleh nak pakai kain, tak boleh nak pakai jubah. Yahudi patternkan sukan dengan fashion. Yahudi patternkan muzik dengan fashion. Semua ringan-ringan. Yahudi patternkan makanan dengan budaya. Yahudi hantar Burger King, tuan-tuan, besar kopiah Burger King. Tuan-tuan boleh makan ikut budaya lama. Budaya duduk cubit sikit-sikit masuk mulut, cubit sikit-sikit masuk mulut. Tak, burger tu datang dia memang besar tu. Tuan-tuan kalau nak makan, mulut tuan-tuan kena buka lebih besar pada burger. Itu dia punya budaya dia. Kalau tuan-tuan buka mulut sikit, tuan-tuan tolak burger masuk, habis sampai lubang hidung semua. Mayonis semua masuk. Jadi kena buka mulut besar, kena masuk gaya makan. Bukan saya kata burger tu haram, tapi dia semula merubah budaya penerimaan makanan masuk dalam mulut. Dia tolak budaya cara kita berfikir dan cara kita beraksi dalam kehidupan. Maka kita bertukar. Maka kita start jadi megah. Kita start jadi sombong, kita start jadi bercakap. Dulu 25 tahun, 30 tahun dulu saya ingat pada masa Teletubbies baru keluar. Ada satu artikel ditulis oleh seorang, dia kata ini adalah permainan Yahudi. Mencantumkan segala warna. Teletubbies itu kartun. Segala warna yang dihidangkan kepada budak masuk melalui mata dan warna-warna itu semua melekat dalam otak dia untuk mempengaruhi dia kepada satu jenis muzik pada satu masa yang akan datang. Kita pun tak tahu. Dia kuning, merah, biru, hijau, terang-terang. Kartun tu bercakap tak apa. Letak baby 3 dengan 6 bulan, terus senyap. Dia tengok, kita tak faham apa dia cakap. Tapi budak-budak ni melekat dengan warna tu. Masuklah otak dia. Betul. 20 tahun, 25 tahun lepas tu lagu keluar. Kita pun tak sangka ada lagu. Hei, kau nak ke mana? Aku punya suka, aku punya suka. Kau dah makan ke belum? Belum. Mari makan. Kita tak tahu dah. Menyanyi ke bercakap dia tak sudah. Bukan setakat begitu je lagu dia. Dia berjalan pun jadi gitu sekali. Yo, my man. What's up, man? Hey, yo. Dah tak betul, tak tahu mana satu dinosaur, mana satu dia lah. Cari. Dulu awal, muzik rock dah masuk. Dia masuk dengan muzik, jalan dengan keluar koyak dengan apa. Itu dah dalam satu zaman. Dia tahu orang dah jemu nanti. Dia pantang kalau Islam nak balik, cepat-cepat dia masuk. Yahudi. Ini saya cerita tentang imam muda, pencetus ummah, apa lagi tu, da'i. Bukan cerita pasal ustaz tu. Ustaz-ustaz tu semua okey. Saya cerita pasal niat program tu diadakan.
Niat program itu diadakan bukan untuk dakwah. Tuan-tuan silap faham. Dia tengok pada masa itu ceramah Ustaz Azhar penuh dalam CD. Dia tengok ceramah-ceramah politik penuh. Dia tengok ceramah-ceramah kiai-kiai di Indonesia penuh. Dia orang cakap. Dia orang tahu nampaknya sekarang dia kata orang minat kepada program-program agama. Dia reka program agama. Dia perbanyakkan program-program tanya ustazah macam-macam. Dia bagi bentang pada penaja, dia kata program ni kalau keluar TV boleh dapat 2-3 juta penonton. Penaja pun kata okey, kita setuju nak tanya, bagi 2 juta, beli iklan-iklan tu semua beli, laku 2 juta ringgit, belanja 1 juta, dapat untung 1 juta. Itu tujuan dia. Nombor satu duit. Nak glamour program ni macam mana? Kita panggil artis mengajar ustaz macam mana nak buat public speaking. Dia artis pula panggil mengajar ustaz macam mana nak bercakap. Maka ustaz pemulalah keluar dengan cara-cara artis. Maka hari ni dulu ustaz pakai main serban apa semua, adalah sekarang dah pakai topi Perancis pula. Itulah dia dakwah artis yang berjaya dimasukkan kepada ustaz. Jadi terbalik. Kalau cakap ustaz marah sebab ustaz pandai. Saya bukan ustaz. Saya orang jahat. Saya lebih tahu siapa yang jahat. Saya ni kalau orang panggil ustaz, saya kata saya bukan ustaz. Ustaz ni kalau dia orang yang belajar agama dan mengajar agama. Saya ni hanya beragama, tapi saya tak belajar agama. Saya bukan ustaz. Baru-baru ni saya nak belajar tu pun tak pandai lagi. Tak habis lagi kitab. Tapi saya tengok kadang-kadang dia orang ni kena tipu. Alasan senang, sebab kita nak berdakwah, jangan tipu. Dia kalau masuk main 5-6 ribu, dia tak ada dakwah dah. Dia jadi seronok dah. Masuk 5-6 ribu je, boleh cakap, okey dah. Okay. Sini pula, cakap ni pula, style aja, benda tak ada apa. Akhirnya Allah tunjuk tuan-tuan, pernah rancangan ustazah cerita pasal rambut ni muslimat, ni rambut ni kalau satu lain nampak masuk api neraka, dibakar api neraka. Takut orang dengar. Kalau dibakar api neraka ni jangan jaga-jaga rambut ni walaupun sorat. Takut dia Allah. Kita rehat dulu ibu-ibu, lepas ni jumpa lagi jangan ke mana-mana ni. Lepas iklan kita jumpa. Iklan apa tuan-tuan? Lihatlah rambutku, shampoo, sangsik, kata dia. Digoyang rambut. Nak ceritakan, nak beritahukan bahawa kalau niat tak betul tengok. Tadi ustazah cerita pasal rambut, penaja shampoo sunset. Pernah berlaku. Hari itu pelakon tengah berlakon dalam TV, dia berlakon dalam TV. Lepas dia berlakon, iklan keluar. Dia berlakon dalam TV tu pakai tudung. Tiba-tiba iklan dia keluar, dia tak pakai tudung. Saya pun confused. Saya duduk dengan rumah saya tanya dia ni pakai tudung ke tak pakai. Dia cakap di luar dia tak pakai. Rupanya ni dia berlakon je lah. Saya kalau apa-apa saya rujuk pada isteri saya lah. Dia pakai tudung tak, pakar kepada pelakon-pelakon yang mana pakai tudung tak pakai tudung. Dia lah tu. Dia yang tahu, saya tak tahu. Dia bila dia tumpang tengok, saya pun tumpang tengok. Rupanya ada gitu tuan-tuan. Nah, muslimat pun jangan terpedaya. Orang Yahudi tudung pun ditipu. Dia boleh buat keluar tudung 4 jenis kata dia. Lipat ke atas boleh pergi kenduri kata dia. Lipat ke sini boleh buat pergi berjalan-jalan. Turun ke bawah boleh buat semayang kata dia. Lepas boleh jadi kayak semayang, tudung jadi kayak semayang. Buat angkat ke atas begini boleh menakutkan anak-anak. Ada tudung jenis macam tu tuan-tuan. Tak tahulah, tapi saya dengar harga tu bukan main mahal juga tu. Mahal. Tu perempuan lebih tahulah. Tapi mahal tuan-tuan. Pernah baca tu viral, bergaduh berebut tudung, ya Allah, nak masuk syurga sampai bergaduh-gaduh. Bertumbuk-tumbuk berebut tudung, nak bertarik-tarik. Punya dahsyat muslimat nak masuk syurga. Penipuan Yahudi. Alih-alih pakai, tuan-tuan tengok apa jadi. Tengok apa jadi lepas pakai. Banyak orang tertipu. Saya nak cakap pun, saya kadang-kadang malu juga, tapi itulah. Kadang orang pergi Mekah begitu tuan, nak cakap gitu lebih kurang orang pergi Mekah. Kadang dia bangga sangat pergi Mekah. Yalah, pasal ni saya dengar orang yang hebat-hebat cerita. Tapi dia balik tu macam tu juga. Dia balik tu macam tu juga.
Paling senang sekali dia pergi, sebelum dia pergi isyak ukuk, dia balik pun isyak ukuk. Haji tu kata orang alim ialah sekali seumur hidup yang menjadi kemuncak kepada rukun zahir. Rukun Islam tu rukun zahir. Rukun zahir ni dikirakanlah furu agama, cabang agama. Tauhid tadi tu usul agama, tapak agama. Jadi dia kata kalau dalam furu agama tu tidak bertambah baik daripada awalnya, dalam perubahan usia tu dia tidak bertambah baik, maka dia tak dapat kategori soleh tu. Yahudi ni nak buat begitu tapi kadang-kadang nak buat macam mana, pasal pergi Mekah tu pada setengah kawan-kawan saya tu satu kebanggaan. Setiap musim haji dia ada kat Mekah, kawan saya. Setiap bulan puasa dia ada kat Mekah, kawan saya. Dia tu kalau Allah, kalau kita orang balik haji, kita panggil haji, apa khabar haji? Dia tu kalau saya nak panggil letih lah tuan-tuan. Apa khabar haji Ishak. Dah 20 kali pergi haji. Kau nak panggil haji, tak miss. Punya hebat pergi haji. Sampai situ lah saya boleh cakap. Tapi sampai situ lah saya boleh cakap. Yahudi ni buat kita pergi, nak pergilah. Hingga hari ni Yahudi boleh buka disko di Jeddah. Dan masuklah kawasan Saudi tu ada disko halal. Dan pernah ada satu peristiwa kelakar. Masa dia orang tengah cerita nak menguruskan masalah jam di Mekah satu masa dulu, ada Yahudi yang mencadangkan buat haji 2 kali setahun. Tuan-tuan kita pernah dengar cerita ni. Saya dapat cerita ni. Ada yang nak cadangkan buat haji 2 kali setahun supaya tak jam, supaya tak sesak. Dia pakai kepala otak dia aja. Dia tak tahu rukun dan apa semua. Sampai gitu sekali. Yahudi ni tuan-tuan, dia letakkan kita hari ni daripada pekerjaan saja, sekecil-kecil pekerjaan tu, sampailah sebesar-besar hal rumah, kereta, motor, pakai semua ni semua akan dipengaruhi oleh Yahudi lah hidup kita. Maka Yahudi ni tadi tuan-tuan, masa bila dia bertapak tuan-tuan, dia bertapak ialah selepas pada kekalahan Perang Dunia Pertama, kerajaan Osmaniyah jatuh, Turki jatuh, British menjaga Palestin. Orang British bagi Yahudi masuk ke dalam tanah Palestin, beli tanah di Palestin. Tuan-tuan tengoklah tempat kita ada tak orang beli tanah macam orang Palestin ni. Dia beli pada harga yang sangat mahal. Tuan-tuan tanah Arab ni duduk di Syria, di Mesir, di Jordan. Tanah di situ disewa pada orang-orang Arab yang miskin buat tanam buah zaitun ke apa semua. Yahudi ni pergi jumpa tuan dia, tanah berapa harga ni? 10,000, saya beli 100,000. Kita ni tuan-tuan dah tua, umur dah tua. Model BM baru keluar 528. Harga 388,000 ringgit. Umur 60. Nak juga pakai BMW ni tapi tak mampu. Datang satu Yahudi, ni tanah kat Balok ni nak jual berapa ni? Yang mana? Tu yang tepi laut. Oh, yang tu value dia dalam 1 juta. Saya beli 10 juta kata dia. Kita tak ingat anak cucu dah. Kita tak fikir dah apa dia nak buat kat situ. Kita berkata ambil. Boleh 10 juta tu BM baru sebiji, Mercedes baru sebiji. Pasal kita nak dapat loan 10 tahun, 8 tahun, 9 tahun tak boleh dah tua. Beli terus cash. Pakai BM Kolok Kuilis dah 5 tahun BM kita pun buruk. Disko pun naik kat tanah dia tadi tu. Disko naik satu kat Balok. Orang nak marah datang tunjuk perasaan, tak mau disko. Kami pun duduk Balok tak mau disko. Tak mau disko. Dia pun okey minta maaf. Kita rehat sekejap. Orang pun nasihat, tunggu dulu. Dulu orang marah ni relax dulu. Yahudinya cara biar dia orang tengah marah, jangan berhenti kejap permainan.
Duduk 6 bulan lagi, dia bina balik. Oh, datang balik. Wah, jangan teruskan projek ini. Dia pun bilang, ya hari tu 6 bulan lepas, dia tu datanglah 200 orang tau. Yang ni datang dalam 40 orang je. Gitu je dia tengok. Dia pun kata, berhenti. Okay, 2 tahun lepas tu dia buat balik. Datang 2 orang, Tok Imam dengan Tok Bilal je. Tak maulah buat disko. Yang lain mana? Yang lain kerja. Datang Tok Imam dengan Tok Bilal datang protes. Tak mau. Dia pun senyap sekejap. Buat sekali lagi, tak ada orang protes. Lepas tu jemput orang balik, dia silakan pembukaan disko baru. Tok Imam dengan Tok Bilal ke depan. Sekali tunggu kita. Tak masuk lah. Orang kampung penuh datang. Ini Yahudi buat di mana-mana. Yang saya buat ni buat lawak je. Tapi peristiwa ini berlaku di mana-mana di seluruh dunia. Di Austria, di Perancis, di Jerman, di Britain, semua dia buatlah. Pada langkah pertama dia jatuhkan raja Austria. Dia jatuhkan raja Rusia. Dia jatuhkan raja Jerman. Kalau dia jatuhkan raja Malaysia fungsi dia apa? Lambang kepada agama Islam. Itu raja-raja itu dia jatuh pasal apa? Pasal raja-raja itu ada kena-mengena dengan agama Kristian. Yahudi memusuhi Kristian dan Islam. Sekarang dia nak jatuh ke agama kita. Kita kata jangan bimbang, kita ada sultan. Tuan-tuan, dia tengah cari jalan macam mana nak jatuhkan raja kita. Orang Yahudi. Bila dia penuh beli tanah, sekarang ni tuan-tuan, kita bukan cakap itu, saya dah sebut tadi, ejen Yahudi pelbagai. Ejen Yahudi pelbagai, bukan Yahudi saja. Tapi saya nak sebut supaya tak jadi isu, saya sebut Yahudi. Lepas tu tuan-tuan bagikanlah, Yahudi ada 5 tadi. Dia beli tanah kat sini. Mungkin ada orang dia datang daripada Indonesia. Mungkin orang dia datang daripada Bangladesh, kita tak tahu. Mungkin orang dia datang daripada Nepal. Dia beli tanah. Sama dengan peristiwa Palestin. Bila dah ramai orang-orang, kelompok orang di situ bertembung masalah akhlak dan budaya, bergaduh. Kita kat sini budaya masjid, dia dah ramai, dia main budaya seluar pendek. Budaya buat balik perempuan rumah. Budaya minum arak depan rumah. Kita boleh tahan? Tak boleh tahan. Dia boleh buat sebab dia ramai, maka bergaduh, bangsa-bangsa bersatu pun masuk. Bangsa-bangsa bersatu kuasa veto siapa? China, Amerika, Itali, Perancis, British, 5 ni. Siapa di belakang ni? Yahudi. Rothschild, Rockefeller, ini semua pelobi-pelobi pemuda-pemuda besar Yahudi yang beri tanah pada orang Yahudi beli. Okey, dah banyak sangat, dan jangan bergaduh, kita selesaikan masalah Palestin. Kita bahagi tanah. 4,700 batu persegi kita beri pada orang Arab. 4,700 batu persegi bagi pada orang Arab. 5,300 batu persegi bagi pada orang Palestin. Orang Arab 1.35 juta, orang Yahudi 630,000. Itu yang berlaku perang Arab Israel itu pada tahun 1947, 48 itu berlaku. Itu sebab dia. Berlaku, mula-mula menang. Bulan pertama datang orang buat gencatan senjata. Masa berlaku gencatan senjata, pemimpin yang pertama pada masa itu nama dia Gurion, Ishak Rabin, Moshe Dayan, semua bawah dia masa itu. Dia pun pergi beli jet 3 biji, dia bom Syria, dia bom Jordan, dia bom Egypt, bom Mesir. Bergegar Arab ni lagi balik tengok negara dia, dia pun menang dekat tanah Palestin, dia pun isytihar Israel negara merdeka. Senang itu tuan. Tuan-tuan, alih nama saya sebut Palestin tadi, Semenanjung. Palestin tadi, Semenanjung Tanah Melayu. Cerita dia tuan-tuan nak fikir ni, tuan alih sendiri. Semenanjung Tanah Melayu. Bagi dua. 4,300 batu persegi, bagi pada orang Melayu Islam. 5,700 batu persegi, bagi pada orang Yahudi. Yahudi ni mungkin Nepal, mungkin Myanmar, mungkin China, mungkin macam-macam orang yang bukan Melayu Islam. Tetapi kisah ni, ini akan berlaku. Ada satu perkara yang ditulis oleh orang Yahudi, yang kecil tak besar tapi benda itu ada, ialah mengenai pada masa itu orang-orang Islam tidak menghargai Islam dia, tidak lagi menghargai agama dia pada masa itu. Itu orang Yahudi sendiri yang tulis.
ada satu catatan tentang itu. Jadi tuan-tuan tengok, tak nampak ke keadaan itu dengan keadaan kita bersamaan. Bahkan kalau dia nak masuk tempat kita, berapa ramai anak muda dah longgar jiwa dia dengan muzik, dengan pilihan muzik, dengan pilihan tempat dia duduk lepak, dengan pilihan makanan dia, dengan pilihan minuman dia, dengan pilihan fashion pakaian dia, dengan pemilihan aplikasi-aplikasi dan telefon WhatsApp, Facebooknya, dengan pilihan-pilihan TV dan pengwayangnya, dengan channel-channel cerita yang dipilihnya. Tuan-tuan tanya anak muda, berapa ramai tengok saluran-saluran Ausis ataupun TV Hijrah? Berapa ramai yang tengok HBO ke apa ke, Star TV ke, MTV ke apa semua tu? Berapa ramai? Dan lebih senang lagi tuan-tuan pergi Kuala Lumpur, tuan-tuan tengok KLCC. KLCC lambang dalam duit tu, KLCC 2 batang. Lambang kepada kehebatan kemakmuran negara Islam. Tuan-tuan pegang borang belah kiri, tandakan jika jumpa orang pakai kopiah di KLCC. Belah kanan, tandakan jika jumpa orang pakai skirt di KLCC. KLCC buka pukul 10. Tuan-tuan masuk borang. 2 hari yang pakai kopiah ni tuan-tuan tak penuh. Yang KLCC ni pukul 10 pagi sampai pukul 12 penuh dah, minta borang lain dah. Macam mana nak menang Islam? Macam mana kita nak menang? Sedangkan kita kat sini duduk dalam ni ahli masjid. Keluar nanti mungkin kita pegawai bank yang menjaga bank riba, kita tak tahu. Duduk dalam ni kita ahli masjid. Mungkin kita keluar nanti kita terpaksa menjaga lesen untuk mengeluarkan lesen tempat orang minum arak. Siapa tahu? Duduk dalam ni kita ahli masjid. Kita keluar nanti kita tak tahu. Kita mungkin jaga bahagian lesen kedai nombor ekor, kita tak tahu. Jadi macam mana tuan-tuan? Kita nak lawan tak boleh ni, hutang banyak ni, macam mana gaji kalau aku berhenti kerja? Anak aku sekolah, kereta aku ni, BM aku punya motor besar, aku punya rumah besar. Yahudi letak dulu loan 9 tahun, lepas tu baru dia buat kita pening. Ini semua trik Yahudi. Jadi tuan-tuan, cerita panjang pun tak guna, realiti dia itu. Jadi hari ni kalau tuan-tuan tengoklah keliling. Saya ni baluk tu satu tahun 80-an selalu lalu ni. Suka tempat ni. Sekarang saya lalu, saya tengok Timor Bay ni, berapa nak beli ni? Berapa ramai lah orang baluk boleh beli Timor Bay? Orang yang nakkan pembangunan hebat-hebat ni. Berapa banyak biji boleh beli. Itu hari saya tengok iklan di Kuala Lumpur, mahal. Timor Bay. Bangunan aja. Bukan apa. Di Kuala Lumpur, di Penang sekarang dah sampai peringkat dia kata rumah mampu tengok, bukan rumah mampu milik, mampu tengok je. Saya duduk dengan saya pergi Taman Pauh tu, kuliah kat masjid tu, rumah cantik-cantik kat tepi, rumah teres. Saya tanya ni berapa? Ni 900,000. Rumah teres 900,000. Rumah teres. Saya dulu beli rumah teres 100,000 je zaman dulu. Sekarang dah 900,000. Oh, untunglah orang-orang kita sekarang gaji dah mahal-mahal. Agaknya lah, pasal ekonomi itu dia berkembang ikut masyarakat kan. Kan Yahudi kan dia penawaran tu, dia mewujudkan penawaran bahawa ada permintaan. Jadi bila dia tengok kehebatan manusia, maka dia wujudkan penawaran tinggi sebab dia tahu permintaan akan tinggi. Itu teori ekonomi orang Yahudi. Dia jual 900,000 tu sebab dia mesti tahu orang ni gaji 2 juta sebulan. Itu saya perli lah tu. Perli tuan-tuan. Kita sekarang terkena lah keadaan ini. Kita terkena. Hanya satu cara saja. Jangan kita merasa nak dengan kehebatan kita terhadap harta benda. Maknanya kita nak orang tengok kita hebat daripada segi sijil. Kita nak orang tengok kita hebat daripada kereta, rumah, style, pergaulan kita, tak perlu. Yang perlu orang tengok hebatnya seorang manusia mempertahankan agama dia walaupun dia berkaki ayam. Contoh paling senang saya bagi, ni kawan saya, polis pangkat besar. Bila dia kata pindah ke satu tempat, dia kata jadi polis pangkat besar ni, pindah aja adalah ketua gangster ajak minum air lah, ajak pergi karaoke lah,
ajak pergi masaj lah. Dia tak pergi. Bila dia tak pergi, Cina-Cina try cara ni pula, try cara itu pula, try cara itu. Bila tak pergi, akhirnya datang fitnah. Bila cara baik dia tak dapat, dia buat cara fitnah. Tapi alhamdulillah akhirnya dia pencen, dia tak campur semua benda tu dan dia pun bersih. Orang pun nak ganggu dia pun tak boleh sebab dia tak terlibat dalam benda-benda jahat tu. Tapi dia pernah cerita pada saya. Lepas tu saya terfikir, rupanya nak pertahankan agama kena gitulah. Nak pertahankan agama kena hilangkan dari pengaruh jenama, dan penghilangkan daripada pengaruh riak, pengaruh takabur, pengaruh sum'ah. Kita dengan agama kita saja. Orang datang nak beli tanah, tak apa, saya biarlah tanah ni untuk anak cucu. Kita offer mahal, tak apa, tak apa. 2 juta, tak apa, tak apa. 5 juta, tak apa, tak apa. Lama-lama dia pening. Tapi tuan-tuan akan tengok orang Yahudi kalau dia tak dapat bukan setakat 5 juta dia berhenti. Dia ada perkara-perkara jahat. Itu pada masa tu baru tuan-tuan nampak jahatnya Yahudi. Ya, hari ni tuan-tuan duk tengok dia orang duk bunuh semua sedih sana, mati. Yang mati tu mungkin syahid. Yang kita kat sini, kita anak-anak muda kita hari ni, yang dimasuki oleh Yahudi, ni apa nak jadi ni? Anak-anak kita nak jadi apa? Anak-anak kita besar jadi macam mana? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu dan ahli kamu daripada api neraka. Maksudnya tuan-tuan, api neraka itu tuan-tuan, dia dimasuki oleh orang-orang yang tersesat dalam dunia. Disesatkan oleh nafsu, syaitan dan Yahudi. 3 perkara ni. Jadi itulah dia sebahagian daripada cerita saya pada malam ini. Bukan saya nak jadikan ustaz, dan nak cerita ustaz tuan-tuan tentang bahayanya Yahudi kepada kita. Dan yang saya cerita tu sikit-sikit. Kalau tuan-tuan nak dengar yang real besar punya, tapi besar sangatlah, Ustaz Auni yang bercerita tentang daripada zaman Freemason sampai kepada kebangkitan Dajjal. Yang tu lagi real, tapi boleh mengantuk juga yang tu. Sebab kalau dengar cerita real ni kita nak tertidur juga. Tapi itu cerita betul. Daripada zaman Freemason sampai tu, tuan-tuan boleh rasa. Saya sekarang tak dengar cerita Ustaz Auni itu saya lagi faham lah. Sebab saya duduk baca buku Yahudi, baca buku apa Yahudi buat pada kita semua. Saya lagi jadi menjiwai benda tu. Nah, saya rasa saya dalam hati saya baru saya nampak yang Malaysia dalam keadaan yang sangat bahaya. Pada masa saya duduk tulis lagu dulu, saya rasa Malaysia adalah negara yang aman damai. Dia bukan aman damai itu pokok dia. Yang kita nak kena tengok pusaran air yang kita tak nampak. Yang tiba-tiba bila banjir je, dia membuat. Yang tu kita nak kena tengok. Dan sekarang ni tuan-tuan boleh perhatilah, kalau tuan-tuan dapat apa yang saya cerita lebih kurang sikit, tuan-tuan boleh tuan-tuan hitunglah. Kat mana HBO, kat mana TV, kat mana wayang, kat mana Starbucks, kat mana rokok, kat mana, semua ada peranan-peranan masing-masing dalam hidup kita. Kat mana jenama-jenama kereta, kat mana jenama-jenama pakaian, di mana benda ni lah hidup kita. Kalau benda tu semua ada, dia tak mempengaruhi kita. Bahkan benda tu membuat orang kafir takut pada kita. Yang itu antara salah satu daripada petanda zuhud. Itu nak kena faham juga. Bukan tak pakai BM tu apa ni, bukannya pakai BM tu tak zuhud. Tidak. Nak kena faham. Nak cerita pun panjang lah. Nak kena cari pakar-pakar lain dah pula. Tu. Tentang kena cari pakar-pakar lain pula untuk faham tentang ilmu tu. Jadi saya cerita tu tuan jangan silap faham. Saya bukan kata burger tu haram. Saya bukan kata Starbucks tu haram. Nanti dia orang saman saya pula. Saya kata persekitaran itu yang merubah mindset kita, supaya anak-anak muda ni satu hari jadi tak marah, jadi sama-sama bertepuk tangan bila mana kerajaan ini dah jadi republik, sama-sama bertepuk tangan bila agama Islam disamaratakan dengan agama lain. Pada masa itu baru kita terasa yang kita yang dah dekat dengan kubur ni. Yang jauh dari kubur ni tak rasa. Kita dekat dengan kubur ni baru rasa, Allah, hai, dah macam ni pula, macam mana aku nak buat. Kalau saya sekarang tuan-tuan nak suruh pergi, saya sekarang kalau setakat ayam 2 ekor saya boleh makan. Tapi nak kejar ayam, minta maaf, dia tak boleh dah. Tak larat dah, sakit. Dah tua dah sakit dah. Pada masa itu baru kita nampak. Anak-anak muda, masa saya muda dulu, saya buat konsert, buat apa, saya tak nampak bala dia. Saya tak nampak bala dia. Tapi bila saya dah tua, dah besar, ada orang cerita tiap-tiap kali selepas konsert tahun baru, 9 bulan selepas tu, berapa banyak anak luar nikah dilahirkan. Saya terkejut. Saya tak tahu bahawa saya juga sebahagian daripada penyumbang keadaan itu. Saya buat konsert saja, saya bukan suruh berzina.
Tapi dah lepas konsert dia orang nak balik tak boleh, bas tak ada. Dia tidur celah-celah pokok bunga, tidur kat bus stand. Maka saya antara orang yang menyediakan platform pada masalah itu. Kalau kita ni satu hari orang bertepuk sorak bila negara kita jadi republik, bila orang bertepuk sorak negara kita ni jatuh, agama dia dah jadi standard sama dengan agama lain. Rumah-rumah ibadat agama lain dah lebih besar daripada rumah ibadat kita. Rumah ibadat kita pula jadi tak ada orang nak sembahyang. Orang pula bertepuk-tepuk tangan pada masa itu gembira. Masa itu tuan-tuan, itu yang disebut sebagai nasi dah jadi bubur. Itu maksud nasi jadi bubur tu tuan-tuan, jangan ingat bubur lambuk, silap. Nasi jadi bubur tu maksud dia asal nasi, lepas tu dia jadi bubur, dia jadi lembik. Itu nasi basi maksudnya. Orang selalu ingat nasi jadi bubur tu, mana boleh dah masak jadi nasi lepas tu jadi bubur balik, mana ada. Nasi itu jadi nasi, kita biar situ 2 bulan. Tuan-tuan buka periuk, dia dah jadi bubur lah. Dengan kulat, dengan apa semua. Itu maksud dia nasi jadi bubur. Takkan nak makan nasi basi tu. Takkan nak makan, takkan makan dah. Jadi tuan-tuan, ini yang patut kita jaga. Harap-harapnya tak banyak, sikit ambil peranan kita untuk menjaga. Bukan semua daripada kita, tak salah kita semua nak jadi pemimpin. Yang penting kita jadi penyokong kepada pemimpin yang benar, penyokong kepada agama yang benar, dan penyokong kepada pembangunan yang benar. InsyaAllah kita akan menang. Bila menang tu jangan ceritalah, cuma sejarah kita tahulah. Bila Imam Mahdi datang kita menang lah, itu ajalah. Tak usah tanya bila menang, yang penting kita buat aja. Ya, cukup sampai situ. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya Allah. Rabbi zidna 'ilma wa liqna bis salihin wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik tuan-tuan, sebagai penutup, di luar tu satu tabung masjid untuk pindah masjid baru di Taman Pelindung oleh Ustaz Din Tontowi. Saya pun tak perasan di mana tabung tu, cuma dia tunjuk di tabung tu ada jual buku ni, Memburu Redha Allah. Jadi beli buku ni juga sebagai sumbangan. Tuan-tuan jangan cakap saya ni tak baca buku, kalau saya beli saya tak baca, tak sah. Tuan-tuan beli buku ni, tuan-tuan taruh depan pintu rumah. Bila tetamu datang dia tengok, Husin ni kaki baca buku punya, okey. Dapatlah satu pangkat kan. Automatically dia ingat bijak walaupun tak baca, taruh depan pintu tu. Sekurang-kurangnya dapat pahala derma untuk masjid tu. Cukup untuk malam ini. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mana empunya buku ni tadi Ustaz?